Baik, terima kasih atas pegawai laporan Met Malaysia sebentar tadi. Kita terus untuk saksikan ataupun kongsikan dengan anda pada pagi ini Hari Kraf Kebangsaan yang berlangsung. Sebab tu kita pakai batik hari ini bersama kami di studio. Selamat datang Tuan Abdul Halim Ali yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah untuk Bahagian Pembangunan Kraf Tangan Malaysia. Ini merupakan satu acara yang dinanti-nantikan setiap tahun dan sambutannya memang sangat membanggakan. Dapat pula cuti sekolah. Jadi mungkin Tuan Abdul Halim boleh berikan sedikit pengenalan apa antara yang barangkali ditambah ataupun diberi pembaikan lagi untuk tahun ini. Okey. Sambutan Hari Kebangsaan ataupun HKK secara ringkasnya pada tahun ini adalah merupakan sambutan kali ke-20 di mana ianya telah bermula pada tahun 2003. Sambutan ini adalah anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya menerusi Kraf Tangan Malaysia. Penganjuran ini adalah satu signature event di Kraf Tangan Malaysia. Itu penganjuran terbesarlah antara program yang dianjurkan oleh Kraf Tangan Malaysia. Ini menjadi satu orang kata platform kepada usahawan-usahawan di seluruh Malaysia mengenengahkan produk-produk mereka dan mempromosi dan memasarkan produk-produk mereka secara fizikal dan juga ianya dianjurkan selama 13 hari yang bermula pada 1 hingga 13 dan hari ini merupakan hari ke-7 jika tidak saya. Ianya mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari segi orang kata pengunjung yang kita terima dari segi pembelian dan juga orang kata sempena cuti sekolah ni juga ianya orang kata menjadi satu tarikan lah kepada orang kata salah satu destinasi untuk pergi. So kalau kita lihat dekat sini kita ada macam pelbagai aktiviti lah. Kita ada sasaran juga untuk jualan dan sasaran pengunjung di mana kita menyasarkan lebih kurang 14.5 juta untuk jualan. So selain itu juga kita memanjangkan program Hari Kraf Kebangsaan ini kepada Festival Kraf Kebangsaan di mana kita anjurkan Festival Kraf Kebangsaan ini di 8 lokasi berbeza di mana kita memberi peluang juga kepada mereka yang jauh. Contohnya macam di Sabah dan Sarawak, kita buat di Wan Borneo, Bintang Mega Mall di Kuching, Simat Aeropolis dan juga beberapa lokasi di mana kita beri peluang bagi mereka yang jauh tu, kita meriahkan di negeri-negeri yang telah dipilih lah lokasinya. Pengisian selain daripada para pengunjung boleh datang untuk mendapatkan produk-produk yang sangat menarik ini, apa lagi aktiviti yang mereka boleh sertai sepanjang berada di antara aktiviti menarik lah kita anjurkan, kita sudah pasti ada jualan kraft. So kita ada pavilion My Craft Shop di mana di sini kita boleh melihat bagaimana platform digital digunakan untuk memasarkan produk-produk kraft tempatan. Selain itu juga kita ada pavilion Institut Kraft Negara yang sudah pasti di Kraf Tangan Malaysia kita ada satu institut yang menawarkan bidang CJ Diploma dan CJ Kemahiran Malaysia untuk memahirkan diri secara formal dalam bidang kraft. Ada beberapa bidang lah yang bidang-bidang utama. Selain itu kita juga ada pameran produk baru dan kajian. So kita boleh lihat sendiri apakah inisiatif produk baru yang boleh menjadi idea kepada pengguna. Maknanya kita tak nak terlalu rigid bila kita tahu produk kraft ni, kita tak nak ubah persepsi tu. Produk kraft tu macam untuk hiasan, baju batik lukis-lukis, tak ada. Sebenarnya kita dah memperluaskan orang kata dari segi reka corak. Kita pun tahu tema kali ini untuk produk memang identity kraft, identity kraft Malaysia yang orang kata dia punya tema tu ini kraft Malaysia, konsep identity. So kita lihatkan pelbagai. Selain tu daripada corak kita ada juga kajian. Kita buat batik linut, batik clay di mana benda ni adalah sesuatu yang baru kepada usahawan maupun pengguna. Selain itu kita ada juga Cita Rasa Malaysia. Bukan takat berjual beli, kita juga sediakan Cita Rasa Malaysia ni tempat makan. So kita boleh orang kata sambil berjalan bila penat tentu lapar. So bila lapar kita akan mencari tempat-tempat makan, kita bawa pelbagai cita rasa Malaysia. Kita ada mi kolok dari Sarawak, kita ada aiskrim gula apung. Lepas tu kita ada masak-masakan macam masak lemak, daging salai lah. Lepas tu ada jugalah
demonstrasi kuih tradisional. Ini amat menarik untuk kita lihat di mana kita boleh beli, kita boleh rasa. Kita bawa ni semua dari pelbagai daerah negeri, dari jauh kita bawa dalam satu tempat untuk kita lihat bersama-sama. Biasanya setiap tahun penganjuran ya, apa antara item ataupun barang-barang yang paling sering dicari oleh para pengunjung? Okey, yang barang-barang yang selalu dicari ni selalunya barang-barang yang unik. Selain daripada produk batik, sudah pasti produk-produk ini menjadi permintaan yang paling tinggi lah dari segi jualan dan juga dari segi desain. Sebab kita sekarang ni kita tak jual baju siap dah, banyak kain ela. So kita memberi banyak pilihan kepada pengguna untuk mereka, contoh nak jahit sendiri ke, nak buat fashion sendiri ke. Tak sebenarnya baju kurung, bagi orang kata etnik-etnik lain pun mereka minat. Okey. Selain itu juga produk-produk aksesoris dan juga produk-produk etnik dari Sabah dan Sarawak yang jauh kita bawa tu. Dekat sinilah platform untuk mereka membeli seperti macam manik, baku-baku rotan. Kadang-kadang bila saya lihat kali ni kita nampak orang kata bukan takat bangsa Melayu saja beli, saya lihat banyak juga Cina, India beli bakul-bakul yang unik tu untuk kegunaan harian. Kebanyakan produk yang dijual semasa hari kebangsaan ni barang-barang yang boleh diguna pakailah. Maknanya kita tak perlu lagi nak berfikir macam mana nak pakai. Maknanya kalau bakul, itulah bakul. Macam untuk keperluan harian kita ada peralatan dapur, kita ada pisau yang macam cantik, parang yang lawa-lawa, dan juga kita ada fabric-fabric yang unik. Dan sempena ni juga boleh ambil peluang lah untuk persiapan hari raya. Boleh beli samping baru. Oh ya, betul. Saya lihat di banting ni ada QR code untuk scan directory usahawan. Ini merupakan satu lagi aspek yang sangat penting sebenarnya. Betul. Sebab mereka datang bawa produk tapi selepas itu susah nak cari. Kalau tak ada HKK tak jumpa. Betul. Jadi bagaimana ini membantu? Okey, salah satu inisiatif digital lah. Sebelum ni kita akan keluarkan buku-buku directory secara fizikal. Bila kita ada QR code ni, pengunjung ke sesiapa sahaja yang berminat untuk datang dengan kraft tangan, mereka boleh scan QR code ni, mereka boleh dapat semua maklumat directory. Maknanya benda ni tidak terhad sepanjang 1 hingga 13 Disember, tapi ianya boleh disimpan, boleh dihubungi jika mereka berminat untuk mendapatkan produk kraft ni, boleh berhubung terus dengan usahawan tersebut. Dan dari segi logistik, bagaimana pula yang dilakukan oleh pihak? Okey, dari segi logistik jangan risau bagi mereka yang datang dari jauh, yang ada berhampiran, parking disediakan. Lepas tu kita disediakan juga shuttle daripada lokasi-lokasi parking yang disediakan tu ke Komplek Kraft Tangan Malaysia. Untuk aktiviti yang biasalah kalau datang untuk Hari Kraft Kebangsaan ini, isi keluarga. Betul. Jadi untuk kanak-kanak dan juga pengunjung-pengunjung yang lebih muda, apa antara aktiviti untuk mereka? Antara aktiviti menariklah yang menjadi tarikan sepanjang program Hari Kraft adalah untuk golongan kanak-kanak. Keluarga sudah pasti. Kita ada interactive craft untuk pelajar-pelajar pelajar-pelajar yang bercuti sekolah ni. Sebenarnya untuk makluman kan, kalau untuk craft ni dia merupakan salah satu kurikulum pendidikan seni visual. So bila dengan ada platform ni, mereka dapat tengok terus. Mereka boleh buat interaktif, dia ada buat batik. Kecuali tahun ini kita buat special sikit lah. Sebab tema kita ada sulaman dan tenunan. So mereka dapat buat interaktif, buat macam mini tenunan untuk buat ikat tangan, rantai lah macam-macam. Manik, sulaman yang jarang kita nak tengok ni. Kanak-kanak boleh cuba. Lepas tu kita ada DIY jugalah. Bersama-sama dengan kita punya kaki tangan dan juga di Institut Kraft Negara. Setiap jurusan tu mereka akan tunjukkan. Kita boleh berinteraktif dengan mereka. Dan selain itu juga antara yang menarik juga sebagai tarikan galang pengunjung, kita ada cabutan bertuah. Ini yang paling menarik lah. Hadiah dia apa tuan? Okey, hadiah dia untuk grand prize tu setiap pembelian RM500. Pada 12 hari bulan kita akan umumkan. Tapi setiap hari tu kita ada cabutan bertuah dengan pembelian RM50. So dia punya hadiah tu dari produk kraft, tapi grand prize tu dia misteri lah. Tak boleh nak beritahu kalau kita datang. So kita
baru dapat tahu benda tu. Kalau tak bagi tahu kan orang datang hari tu je. So kita bagi tahu program tu berterusan cabutan bertuah. Ya, secara personally, secara peribadinya apa yang Puan Sri nantikan untuk Hari Kraf Kebangsaan? Okey, sudah pasti matlamat Kraftangan Malaysia dan juga kementerian bila penganjuran ni kita ni macam adalah satu aspirasi nasional iaitu Malaysia Madani untuk kesejahteraan kepada usahawan lah. Dan juga komuniti. Kita lihat ini adalah satu platform mereka memasarkan produk mereka, dapat mempertingkatkan orang kata pendapatan mereka juga. Selain itu program ini juga memberi limpahan kepada industri lain, terutama dari segi pelancongan, perhotelan, e-hailing, makanan. Sebab dia macam pakej yang lengkap lah. So benda ni bukan setakat kraft saja, dia bagi limpahan yang banyak. Baik, lokasinya Kompleks Kraf Kuala Lumpur dan juga lokasi-lokasi di Sabah dan Sarawak di seluruh negara. Boleh terus ke laman web rasmi. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Tak sabar-sabar sebenarnya untuk luangkan masa sekurang-kurangnya 1 hari untuk pergi ke lokasi tersebut. Dan kita